Marilah sama-sama kita istighfar taubat, mohon ampun kepada Allah Azza wa Jalla. Mudah-mudahan Allah ampun segala dosa yang berada, yang bersarang di dalam hati kita dan juga di luar hati. Sama-sama juga kita berselawat atas junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan rahmat yang turun kepada baginda terlimpah ruah kepada kita. Tak lupa juga, mari kita sama-sama kita sedekah Al-Fatihah kepada kedua ibu bapa kita, saudara mara kita, sahabat andal kita, rakan taulan kita, muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat, sama ada yang masih hidup atau yang telah meninggalkan insyaallah. Astaghfirullah Rabbal baraya, Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Allah. Bismillah. Alhamdulillah. Bismillah. Alhamdulillah. Bismillah. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم
Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, syukur kehadrat Allah Azza wa Jalla. Masih lagi sayang kepada kita, memanjangkan umur, bekalkan kesihatan, juga mengurniakan ketaatan kepada kita. Mudah-mudahan sehinggalah kita nafas kita yang terakhir, insya-Allah. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, kita manusia ini ada 4 golongan. Golongan yang pertama dikenal sebagai golongan yang cerdik pandai. Allah Ta'ala anugerah kepada mereka memahami ilmu agama yang mendalam. Lalu golongan ini dia kena bercakap, sama ada dia berceramah atau berdakwah atau mengajar atau mengajar. Ini golongan yang pertama. Dia tak boleh duduk sengak seorang-seorang. Nah, dan golongan yang kedua, golongan yang tak pandai. Golongan yang tak pandai, dia kena belajar, dia kena menuntut ilmu. Sama ada dia pergi ke pondok-pondok atau madrasah-madrasah, atau hadirkan diri di dalam majlis ilmu seperti masjid atau surau. Dia kena belajar. Golongan yang ketiga, dia tak berapa ada masa kerana mencari nafkah. Ini golongan yang ketiga. Nak pergi menuntut ilmu di pondok-pondok, di madrasah-madrasah, tak ada masa pasal sibuk mencari nafkah. Itu pun wajib tu, wajib mencari nafkah ni, bukan sunat, wajib. Pasal apa wajib? Macam mana wajib solat, macam tu juga wajib mencari nafkah. Nah, untuk anak isteri di rumah. Melainkan kalau dia ni kaya, mendapat harta waris yang banyak, tak apa. Nah, kalau tak kaya dia kena pergi. Haram hukum dia kalau duduk di atas tikar sejadah 24 jam. Sedangkan nafkah terabai. Itu hukum dia haram kalau ikut dalam hukum fiqh. Melainkan kalau dia kaya, tak apa, duduk 24 jam pun Tuhan tak marah. Nah, tu. Golongan ni yang mana dia kena cari nafkah ni, dia sekadar mendengar. Nah, bawa telinga dia mai dengar kuliah-kuliah. Tu golongan yang ketiga. Nah, dalam hidup kita ni. Dan golongan yang keempat ni, dia tak mau langsung. Nah, sudahlah tidak pandai, tak seperti ngaji pun tak mau, belajar pun tak mau, bawa telinga mai dengar majlis-majlis ilmu pun tak mau. Golongan ni tak terpakai. Nah, Allah Ta'ala marah kita mau langsung. Tu.
Baik. Kita syukur kehadrat Allah Azza wa Jalla kerana limpahan kurnia besar untuk kita. Apa dia? Taufik dan hidayah. Ini kurnia yang cukup besar. Taufik dan hidayah. Ada orang dia ada hidayah tapi tiada taufik. Dia mendapat hidayah daripada Allah Azza wa Jalla tapi tiada taufik. Taufik ni makna dia kekuatan. Hidayah ni petunjuk. No? Contoh dia, hidayah dapat petunjuk kepada jalan kebaikan, jalan kebajikan. Tapi taufik tak ada. Contoh dia sakit. Sakit kira tak ada riang, tak ada kekuatan. Sama ada stroke atau sebagainya lah. Tak ada hidayah. Teringin nak mai, itu hidayah. Teringin nak mai berjemaah tapi tak boleh, dah jadi kek buruk. Ada orang dia ada taufik. Kekuatan tu ada tapi hidayah tak ada. Tu ramai. Contoh macam tukang-tukang besi, tukang buat bangunan, taufik ada, kekuatan tu ada. Tapi hidayah tak ada. Bila hidayah tak ada, semayang pun tak semayang. Hak mana Tuhan suruh dia tak berasa bersalah. Dia tak buat, sedangkan tak sembahyang ni dosa dia besar. Dia guna taufik ni hanya satu jalan sahaja. Apa dia? Jalan mencari nafkah. Tapi ibadah-ibadah khusus tak buat. Seperti sembahyang, puasa. Kadang puasa tak puasa. Bukan kata lembek apa dah, kuat ni, kuat. Hadu kena tangkap dulu. Kita tengoklah dekat nak bulan puasa dah. Tiap-tiap kali bulan puasa tengoklah surah Abah muka depan ada saja kena tangkap. Itu pasal tak ada hidayah. Taufik ada tapi hidayah tak ada. Jadi kita dalam kehidupan kita ni kita perlu dua. Perlu dua sekali. Hidayah petunjuk daripada Allah Azza wa Jalla, taufik kekuatan yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, juga memerlukan rahmat, yang ini kasih sayang daripada Allah Azza wa Jalla kepada kita. Tiga ni manusia dia perlu. Dia perlu. Dalam hidup kita ni kita berlegar dengan 4 perkara, tiada yang 5. Ni dalam kehidupan kita semua ni. Berlegar dengan 4 perkara ni saja. Daripada kita bangkit tidur sampai kita tidur. Daripada bangun tidur sampai nak tidur balik, sama ada kita tak kira lah, ibadah ke, sama ada cari rezeki ke, berak kencing, makan minum dan sebagainya, dia tertakluk kepada 4 perkara. Baik. Yang pertama nikmat. Yang pertama nikmat. Bangkit-bangkit tidur tu kita dapat celak mata. Nampak syidin rumah kita. Dan kita dapat bangkit, bangun daripada tidur tak sah. Kita dapat berjalan.
Pi mana? Pi bilik ayam. Nah, kita dapat masuk tandas, kita berasa sakit perut, keluar elok. Nah, berasa nak kencing, kita kencing elok, semua elok. Masya-Allah. Nah, kita dapat start kereta, start motor, dapat mai ke masjid atau surau, dapat menunaikan sembahyang berjemaah. Nah, sembahyang berjemaah adalah sunnah Nabi. Kalau sembahyang seorang-seorang di rumah itu mengikut perintah Allah. Nah, Allah Ta'ala perintah suruh kita sembahyang. Mai berjemaah adalah sunnah Nabi. Nabi perintah. Buat dua-dua pahala berganda. Nah, itu adalah nikmat. Apabila Allah Ta'ala beri nikmat kepada kita, sihat tubuh badan dan sebagainya, kena ingat Tuhan dia minta pula kat kita. Apa dia? Syukur. Tuhan suruh kita bersyukur. Bukan dia bagi saja. Nah, kena bersyukur. Seperti firman Allah di dalam kitabnya yang agung, yaitu Al-Quranul Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. La in syakartum la azidannakum. Tuhan kata, bersyukurlah kepada aku, nescaya aku tambah nikmat tersebut. Perintah Allah ni ada secara wajib, ada secara sunat. Begitu juga dengan perintah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita pastikan hidup kita daripada bangkit tidur sampai nak tidur balik ikut sunnah Nabi. Nah, ikut sunnah Nabi. Bersyukur, bangkit celak mata. Nah, terus Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Nah, syukur kepada Allah. Nampak bangkit. Masuk tandas, baca doa. Jangan main rodong masuk. Keluar tandas, nah, baca doa. Alhamdulillahilladzi adhhaba 'annil adza wa 'afani. Segala puji bagi Allah. Adhhaba 'annil adza, yang melegakan kesakitan perutku, sama ada berak atau kencing, wa 'afani, dan menyihatkan tubuh aku. Tu syukur. Pasal apa Tuhan kata syukur? La azidannakum, aku tambah lagi. Kita kena ingat sambungan ayat tu. Tuhan kata apa? Wala in kafartum inna azabi la syadid. Barang siapa yang kufur atau ingkar, aku akan azab dia. Tu setengah orang dia kena pankreas, nak berak tak boleh, nak kencing tak boleh. Nah, dia tak ada apa. Tu istidraj. Kadang-kadang berbentuk nikmat tapi istidraj. Kita tak tengok, aku tak baca doa, tak bersyukur pun boleh berak kencing elok. Masuk 60 dia jadi dah tubuh badan dah laih dah. Nah, saya kawan saya baru ni 2 orang, hak seorang alhamdulillah lega, hak seorang akhirnya pankreas tu dia pecah pi ke jantung paru-paru. Doktor kata panggil anak-anak bincang, okey tak apa, buat baliklah, carilah berubatlah secara alternatif. Sampai tahap macam kalau kita ni, kalau tengok nampak orang kata lorak sangat, kita kata apa ni, ayah hang ni kalau nak makan apa-apa bagilah makan, tak usah duk pantang. Tu. Kadang-kadang Tuhan bagi, Tuhan dia bukan nak bagi lelah tu. Kadang-kadang istirahat Tuhan nak perhati kita, nak tengok nak cukup dah kat aku.
Tapi di hujung setengah tu Tuhan dia uji awal. Dia bagi kanser ke, kanser usus ke, bengkak, makan sikit sengkak, makan sikit sengkak. Nah, perut kembung macam duk telan simen tu. Dia bagi awal, umur muda tak apa, dia gagah, dia ada riang. Dia riang dia banyak lagi. Umur 5-16 tahun. Oleh kerana riang dia kuat, semangat dia kuat, akhirnya Allah Ta'ala beri kesembuhan. Begitu juga ikut sungguh-sungguh sunnah Nabi. Dia ajak kita, bukan dia tak ajak. Semua kita tahu doa-doa, macam-macam doa makan lah, selepas makan lah. Yang penting setiap kali kita dapat nikmat, kita bersyukur kehadrat Allah Azza wa Jalla. Itu satu. Yang kedua, bala ke hidup kita. Dia bergelar, berlegar macam tu lah. Bala ni berbentuk ujian. Kita sebut tadi. Sakit kepala, demam, tu bala. Nah, sakit kritikal, buah pinggang dan sebagainya, itu berbentuk ujian. Bala yang berbentuk ujian Allah kepada kita. Dan Tuhan perintah kita apa dia? Bila Allah Ta'ala hentak mai bala dekat kita, sabar. Sabar. Bukan Tuhan suruh kita keluh kesah. Tuhan nak tengok kita redha tak dengan dia. Padahal kita ni mengharap Tuhan redha dengan kita. Apa dia yang kita mengharapkan Tuhan redha dengan kita? Contoh macam kita sembahyang. Semua kita ni mengharapkan Tuhan redha. Kita tahu dah kalau kita sembahyang Tuhan tak redha, Tuhan tak terima sembahyang kita. Kita puasa, Tuhan tak redha, Tuhan tak terima puasa kita. Sebab tu kita mengharapkan sesungguh-sungguh apa dia? Redha daripada Allah Azza wa Jalla. Begitu juga Tuhan nak tengok kita. Tuhan dia datangkan bala kepada kita. Anak redha tak dengan pemberian aku? Nikmat hang terima. Lepas tu hang tak ada nak bersyukur. Bila aku hantar bala, hang tak mau nak terima, hang keluh kesah. Hak keluh kesah tu Tuhan tak mau. Sebab tu Tuhan suruh kita sabar. Sempurnanya iman, terkeluarnya daripada rugi masa sabar. Sebab tu sabar Allah Ta'ala bersumpah dengan masa, demi masa. Allah Ta'ala bersumpah dengan demi masa. Wal asr, dan demi masa, kata Allah, innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia ni, seluruh manusia ni kerugian. Rugi kita ni, rugi. Manusia ni rugi dalam kehidupan dia. Setiap saat, setiap minit, setiap jam, setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, setiap tahun, sampailah dia pejam mata masuk lalu lubang kubur noh. Tuhan kata apa? Rugi kita ni. Illal ladzina amanu, kata Allah, melainkan orang yang beriman. Melainkan orang yang beriman. Kalau sekadar beriman sahaja, itu pun rugi. Beriman saja tapi rugi juga. Lalu Tuhan sambung ayat tu, illal ladzina amanu wa amilus solihat, melainkan orang yang beriman dan beramal soleh. Kalau dua tu saja dalam kehidupan kita, takat iman soleh, itu pun rugi. Rugi. Illal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqq. Beriman, kata Allah, beramal dengan amal-amal soleh, wa tawassaw bil haqq, berpesan-pesan dengan kebenaran. Tu. Berpesan-pesan dengan kebenaran. Orang yang cerdik pandai, orang yang ada ilmu, dia kena bercakap, dia kena berdakwah.
Nah, dia kena berceramah, dia kena mengajak. Tak boleh duk diam, reti, takut. Nah, tak boleh tu. Wa tawassau bil haqq, berpesan-pesan dengan kebenaran. Baik. Lalu Allah Ta'ala sambung, kalau takat tu pun berpesan-pesan dengan kebenaran, tetap masih lagi dalam kerugian. Apa dia? Allah Ta'ala sambung, illal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawassau bil haqq wa tawassau bis sabr. Dan berpesan-pesan dengan kesabaran. Pak ni baru terkeluar daripada kerugian. Tak sah. Ambil salah satu tak boleh, dia mesti kena ni. Sebab tu sabar dia kena duduk duduk last sekali. Kemuncak terkeluar daripada kebenaran adalah sabar. Sebab tu apabila Allah Ta'ala hantar mai bala, Tuhan nak tengok kita redha tak redha. Kita ingat ni pun anugerah Allah. Jadi kita redha dengan kita bersabar. Dua. Yang ketiga apa dia? Anugerah Allah. Ni macam ni anugerah Tuhan. Bukan senang nak dapat duduk dalam majlis ilmu. Nah, selepas solat subuh berjemaah, kita mai sebelum solat subuh, kita solat sunat sebelum subuh. Nah, tu pun ganjaran dia cukup besar dah. Isi dunia tak boleh nak lawan dengan sunat sebelum subuh. Lalu sembahyang subuh berjemaah, Tuhan pilih kita. Yang tadi jemaah ramai, tiba-tiba ada kerja masing-masing, tak boleh bersama dengan kita, tapi kita ni Tuhan pilih. Sebab di dalam majlis ilmu ni Allah Ta'ala hadirkan satu orang malaikat, iaitu malaikat rahmat. Dalam majlis ilmu, mana-mana majlis ilmu, Allah Ta'ala akan hadirkan satu orang malaikat, iaitu malaikat rahmat. Yang mana malaikat ni dikembang sayap seluas-luasnya. Lalu di celahan sayap tersebut dicurahnya rahmat kepada orang yang duduk dalam majlis ilmu. Apa rahmat kita ni? Kalau tak dapat rahmat, habis hari kita. Takat dapat taufik dan hidayah saja, tapi rahmat kita tak dapat. Tu yang kita kadang-kadang, pahala kita ni yang macam bukit ni di masyar esok, tiba-tiba habis pahala, diganti dengan dosa. Pasal apa? Tak dapat rahmat daripada Allah Azza wa Jalla. Nah, keluar daripada semayang, keluar daripada solat sunat tahajud ke, solat sunat duha ke, tapi kita tak jaga mulut kita. Kita mengumpat orang tu, kita mengumpat orang ni. Kita fitnah orang tu, kita fitnah orang ni. Hati, dosa hati pula. Kita rasa kita lebih baik daripada orang. Kita rasa diri kita lebih mulia daripada orang. Kita rasa diri kita alim daripada orang. Itu semua dia habislah sekali. Nah, ada. Sebab tu kita memerlukan rahmat. Tapi berapa kerat yang Allah Ta'ala kekalkan kita berasa nak duduk dalam majlis ilmu. Buta Tuhan bagi dekat kita, kasih sayang dia. Tuhan pilih. Tu. Jadi kita kena ingat ini anugerah Allah, supaya kita selamat. Bukan daripada kita. Kalau Tuhan tak anugerah, kita tak dapat duduk macam ni. Sebenarnya semua ni anugerah daripada Allah Azza wa Jalla. Kita dapat bangkit tidur sampai kita nak tidur balik, kita hidup ni penuh dengan kita hidup sunnah Nabi. Hatta kerat kuku pun ikut sunnah Nabi. Ada hari-hari dia tu. Contoh hari Isnin, hari Khamis, hari Jumaat. Hari ni hari Jumaat kita kerat kuku kita buanglah hak bulu-bulu yang sunat dibuang. Semua tu sunnah Nabi. Ikut. Biar kita hidup dalam sunnah, menghidupkan sunnah Nabi. Tu. Selepas anugerah, apa dia? Maksiat. Selepas anugerah, maksiat.
Nah, sama ada maksiat hati ataupun maksiat zahir. Sama ada maksiat tu kecil ataupun maksiat tu besar. Itulah hidup kita. Tiada yang lima. Apabila kita melakukan maksiat, apa yang perlu kita buat? Jalan dia ada. Walau banyak kali, Tuhan ni Maha Pengampun dan Maha Mengasihani. Siapa kata? Tuhan kata. Innallaha ghafurur rahim. Tuhan suruh kita minta ampun dan Tuhan yang kata innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya aku ni Maha Pengampun dan Maha Mengasihani. Kita jangan samakan Tuhan dengan manusia. Ramai orang suka sama. Alah takat bertaubat, sekali buat balik, 2 kali buat balik, 3 kali buat balik, 4 kali buat balik, 5 kali buat balik. Awak ingat Tuhan nak ampun ke? Hak tu bukan taubat. Dia kata tahu buat sampai belacan. Awak dia ingat Tuhan macam dengan dia ke? Tuhan dah sebut dah dalam suratul Ikhlas pun Tuhan sebut walam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, Tuhan ni tak serupa dengan apa-apa pun. Tak macam dengan satu benda pun. Nah, Tuhan anugerah maksiat kat kita, kita minta ampun dekat dia. Minta ampun balik. Nah, sebab apa? Kullu ni Adam khata'un. Setiap anak cucu Adam ni, makna manusia ni melakukan kesalahan dan kesilapan. Dan sebaik-baik kesalahan dan kesilapan apa dia? Bertaubat kepada Allah. Kita selepas bertaubat confirm ke kita tak buat salah? Tak boleh confirm tuan-tuan. Sebab memang kita tu, hidup kita ni berlegar dengan 4 perkara ni. Jadi kita terasa bersalah, itu anugerah Allah. Tak mau buat salah, duk mengata ke orang, duk mengumpat ke orang, rasa tak bersalah. Contoh dia tak rasa bersalah. Hak ni yang kacau ni. Sedangkan semua orang tahu mengumpat ni berdosa. Jadi bila tak kira lah apa, berasa bangga tu iblis tu. Kalau nak ikut ibadah dia ni, tak ada atas dunia ni, tak ada siapa boleh lawan dia. Langit pertama pun berapa puluh ribu tahun dia duduk sujud kat Tuhan tanpa panggung-panggung, tanpa makan. Dinaik pangkat sampai langit kedua, langit ketiga, macam tu lah ibadah dia. Tapi dengan sikit saja kesalahan dan kesilapan, apa dia? Berasa besar diri, berasa bangga. Tuhan murka sampai kiamat. Dan Tuhan tidak akan beri ilham supaya dia bertaubat. Dia tak dapat ilham untuk bertaubat. Tak ada. Memang Tuhan tak anugerahkan kat dia. Kita alhamdulillah syukur Tuhan anugerah. Allah, aku salah hari ni. Awak terkata dekat kawan aku, astaghfirullah wa atubu ilaih. Sebab tu kita kalau buat salah, bila malaikat kiri nak catat, Tuhan kata nanti dulu, kok petang saat lagi dia bertaubat dekat aku. Buat salah di malam hari, malaikat nak catat, jangan lagi tunggu pagi, kok pagi, siang hari saat lagi dia bertaubat kepada aku. Ada. Betul? Tapi kalau buat baik, amal-amal soleh, amal-amal kebajikan, amal-amal ibadah, terus ditulis, tak tunggu dah. Jadi bertaubatlah, istighfarlah, banyaklah istighfar. Nabi sendiri pun maksum, Allah Ta'ala pelihara, sunyi daripada dosa. Itu pun sehari 70 kali bertaubat. 70 kali. Kita ni masalah kita tak rasa kita bersalah. Banyaklah istighfar. Tambah-tambah kita hidup ni di penghujung-hujung ni. Dunia ni dah cukup teruk dah. Macam-macam bala, macam-macam ujian yang kita tengok, yang kita dengar. Kan?
eloklah mulut kita ni sentiasa memperbanyakkan istighfar kepada Allah Azza wa Jalla, banyak berselawat dan banyaklah baca Al-Quran. Nah, tapi kita lah ni duk baca handset. Betul. Tengok WhatsApp, tu. Nah, Facebook, Instagram, TikTok. Nah, banyak lagi lah. Hak tu kita boleh mangkit-mangkit tidur, kita capai hak tu dulu. Nah, nak tidur pun kita tengok hak tu dulu sebelum terlena, sebelum mengantuk sungguh-sungguh. Tapi Al-Qurannya di mana? Kita kembalilah. Nah, sebab Nabi sebut, sebelum baginda wafat, dia kata aku tinggal dua benda lah. Dua benda saja kepada umat aku. Al-Quran wa sunnati. Siapa pegang sungguh-sungguh dengan dua perkara ini, dia tidak akan sesat selama-lamanya. Marilah kita pegang sungguh-sungguh. Ibarat kata genggam bara api sampai terpadam. Pedih tak bara api kalau kita genggam dia? Pedih. Tapi bila kita genggam sungguh-sungguh, dia akan terpadam. Begitu juga Al-Quran dengan sunnah Nabi ni, kita genggam sungguh-sungguh. Inilah penyelamat hidup kita di akhir zaman ini. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan sama-samalah kita beramal. Baik, marilah sama-sama kita tutup majlis kita pagi ini dengan tasbih kifarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.